Hello dan selamat datang sekali lagi ke ruangan Masalah Tuse yang disiarkan oleh Gerekpod, podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Apa khabar semua? Selamat malam dan saya berharap anda semua sihat walafiat di luar sana, di mana juga anda berada. Ya, dan untuk mereka yang baru mendengar, baru pertama kali mendengar, ruangan Masalah Tuse ini adalah untuk membentang, meluahkan masalah-masalah, cerita-cerita masalah anda. Dan contohnya akan saya baca dalam cerita pertama malam ini, dalam episod yang ke-6 ruangan Masalah Tuse ini. Apa kata kita terus mendengar cerita yang pertama? Okey, untuk cerita yang pertama, supaya kita terus saja ke cerita pertama, tak nak banyak sangat berbual tentang yang lain-lain dulu. Biar kita ke cerita pertama untuk saya bacakan. Dan cerita yang pertama ini datangnya daripada saya rasa brother kita, sebab nama dia Blood Brother. Okey, apa khabar Blood Brother? Terima kasih atas kiriman anda ke ruangan Masalah Tuse ini. Dan cerita Blood Brother kita begini bunyinya, ya. Kawan saya ini seorang duda. Dah 10 tahun dia menduda. Bekas isterinya adalah wanita Filipina. Orangnya baik. Walaupun ketika dia mula-mula datang ke sini, dia adalah bukan Islam. Okey, maknanya dia convert lah, Itu. Selepas bercerai, bekas isteri kawan saya ini masih kerap mengunjungi ibu bapa kawan saya dan juga menyumbang dari segi keuangan kepada bekas mertua dia. Wah, ni baik ni orang. Yelah, dia walaupun dia sudah bukan ada hubungan kekeluargaan, tapi dia masih juga menyumbang kepada ibu bapa, bekas ibu bapa mertuanya, ya. Dan disambung lagi oleh Blood Brother ni, dia katakan kawan saya pula sejak beberapa tahun lepas menjalinkan hubungan jarak jauh dengan seorang mahasiswi perubatan 20 tahun lebih muda yang berasal dari Vietnam. Okey, 20 tahun. Jauh tu, Okey. Walau bagaimana pun, saya teruskan apa yang dikatakan. Sudah saya suarakan kemusykilan saya tentang hubungannya dengan wanita tersebut. Alasan saya adalah wanita itu seorang mahasiswi yang jauh lebih muda. Adakah beliau tulus dalam hubungannya dengan kawan saya itu yang sekadar seorang technician? Okey, pertanyaan yang cukup baik.
Atau beliau sekadar bermain cinta sahaja, memandangkan kawan saya itu kerap menghantar wang kepadanya. Wah, maknanya duit. Okey. Memang cinta itu tidak mengenal usia, sambung Blood Brother ni. Tetapi persoalan saya adalah mengapa beliau yang bakal menjadi seorang doktor berminat dengan seorang technician biasa. Betul juga. Dan disambung lagi, sudah banyak kali saya menasihatkan kawan saya itu, tetapi dia tetap dengan pendiriannya. Yang saya kurang senang juga adalah kerana kawan saya ni rajin sangat menghantar wang kepada matainya di Vietnam, tetapi sedikit pun tak menghulurkan wang kepada orang tuanya. Aduh, macam mana ni Okey, itulah cerita saya. Blood Brother akhirkan dia punya tulisan dia. Okey, apa yang kita ada di sini masalah ni? Masalahnya kawan penulis ni, kawan Blood Brother ni katakan kawan dia seorang duda. Dan dia ada bekas isterinya, seorang wanita Filipina yang bagi pendapat saya jugalah adalah cukup baik orangnya, sebab dia katakan di sini walaupun sudah bercerai, wanita bekas isterinya tu masih juga menghantar ataupun menyumbang dari segi kewangan kepada bekas mertuanya. Yalah, dah tak ada hubungan kekeluargaan, tak perlu dia nak, kata orang tu nak kasih duit ke apa kan. Tapi ini tak, dia masih tetap memberi, menghulurkan sumbangan wang kepada ibu bapa, bekas ibu bapa mentuanya. Bagi pendapat saya, memang baik orangnya. Yalah, walaupun kata Blood Brother ni bekas isteri kawannya ni dulunya bukan orang Islam, datang ke sini sebagai bukan Islam tetapi kemudian masuk Islam. Jadi nampaknya memang baik bekas isterinya. Dan apa yang terjadi ialah bahawa sejak berapa tahun ni kawannya ni ada hubungan jarak jauh, long distance relationship dengan seorang mahasiswi perubatan dari Vietnam yang 20 tahun lebih muda. Wow, jauh tu beza muda sih. Okay, anyway, lagi satu perkara ialah kawan dia ni kerap hantar wang kepada girlfriend dia lah di Vietnam. Jadi penulis kita ni, pendengar kita ni ada tanda tanya lah. Dia tanya sama ada ikhlas ke ataupun tulus tak hubungan ataupun wanita tersebut yang merupakan seorang mahasiswi perubatan bakal menjadi seorang doktor. Yalah, dengan kawan dia yang sekadar hanya seorang technician. Persoalannya juga adalah sama ada ini sekadar kata orang tu cinta palsu lah kan. Dia sengaja bermain cinta sebab apa, kawan dia ni selalu hantar dia wang kepada mata dia di Vietnam tu. Jadi itulah persoalannya yang apa ni kata orang tu, Blood Brother kita ni utarakan. Dan lagi satu yang saya rasa cukup kurang elok lah bagi saya lah, pada pendapat saya adalah kawan dia ni selalu hantar wang ke matanya di Vietnam, tetapi tidak
menghulurkan apa-apa kepada ibu bapa dia sendiri. Pak ni memang aduh mak, macam mana ni Okey. Apa pandangan anda? Apa pendapat anda? Sila kata orang tu coretkan di ruangan komentar yang ada. Dan mungkin anda ada saranan yang kata orang tu yang bernas untuk kawan kita ni, iaitu yang menggelarkan dirinya sebagai Blood Brother. Apa kata anda? Silakan di ruang komentar yang ada. Ya, begitulah cerita pertama kita untuk malam ini dalam ruangan Masalah Tusi, episod yang ke-6. Untuk mereka yang ingin tahu apa tu dia Masalah Tusi, okey, Masalah Tusi adalah ruangan khusus untuk kita membentang, meluahkan, ataupun untuk anda membentang dan meluahkan masalah-masalah anda. Tak kiralah masalah apa, tidak terhad pada masalah peribadi. Masalah di tempat kerja, masalah dengan kawan-kawan, mungkin masalah dengan handphone pun boleh. Okey, anda boleh hantarkan masalah-masalah anda kepada kami melalui email masalahtusi@gmail.com. Yang anda juga boleh dapatkan daripada muka surat YouTube kami, juga Facebook kami, dan kini Masalah Tusi juga dapat anda dengar di Spotify. Okey, kita kembali sebentar lagi dengan cerita yang kedua. Okey, selamat terus mendengar ruangan Masalah Tusi ini yang disiarkan dari kota Singa, Singapura, dalam podcast Gerekpod, podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Okey, kita teruskan ruangan malam ini dengan cerita yang seterusnya, yang saya cedok daripada penghantaran pendengar yang bergelar Bunga Berduri. Ini tajam sikit mungkin. Okey, kita teruskan apa yang dikatakan oleh Bunga Berduri ni.
Okey, ceritanya yang dihantarkan begini. Dulu saya tinggal bersama kakak sulung saya dan keluarganya setelah dia mendapat rumah dia sendiri. Disebabkan adik-beradik yang ramai, kakak saya mengajak saya dan adik perempuan saya tinggal bersamanya kerana rumahnya ada bilik spare. Okey, kakak yang baik lah kan. Dia tahu adik-beradik dia ramai, tinggal dengan mak bapak dia dah kahwin, dia ada kira bilik spare lah kan. Jadi dia ajak lah yang perempuan tu tinggal dengan dia. Yelah, kalau kadang-kadang bila keluarga ramai, rumah kecil, yang lelaki bolehlah tidur di ruang tamu tetapi yang perempuan tu macam mana kan. Jadi yelah, kakaknya ni kira baik lah. Kata orang tu ajak adik-adiknya untuk tinggal bersamanya, kurangkan beban mak bapak. Seorang anak yang baik. Okey, diteruskan di sini oleh Bunga Berduri. Okey, katanya malangnya jodoh kakak saya tidak berpanjangan. Okey, kakak saya bercerai setelah 10 tahun berkahwin. Alhamdulillah, penceraian itu berlancar dengan baik. Hubungan kakak saya dengan bekas suaminya tetap baik. Begitu juga saya dan adik saya dengan bekas abang ipar kami. Walaupun sudah tiada hubungan kekeluargaan, kami masih berhubungan dengannya melalui WhatsApp dan Facebook. Okey, ini mungkin adalah satu contoh yang baik. Bila bercerai tu, jangan ada kata orang tu gaduh ke satu antara lain, kata orang tu berperang. Biar kata orang tu bercerai, yelah, berkahwin dengan baik, kita datang dengan baik, dan kalau boleh bercerai pun dengan baik. Kata orang tu jodoh dah tak ada, tak guna kita gaduh. Kita gaduh pun kita dapat apa kan. Lagi-lagi kalau ada anak tu akan mendatangkan kesan yang negatif untuk anak-anak. Sebaiknya tetap mungkin yelah, kata orang tu tetap sebagai kawan ke. Sebab dalam penceraian, untuk anak-anak, macam mana kita bercerai pun tetap itu bapa dia, itu mak dia. Tetap itu ibu, tetap itu bapa dia. Tidak akan putus air di cincang. Okey, kita teruskan apa yang dikatakan oleh Bunga Berduri. Antara saya dan bekas abang ipar saya sememangnya rapat sejak saya tinggal bersama kakak saya. Ianya berterusan walaupun kami tidak serumah lagi semenjak setahun lalu. Kadang-kala kalau dia berdekatan tempat kerja saya, dia akan ambil saya selepas saya habis kerja, dan dia akan belanja makan lah. Okey, masalah saya timbul apabila bekas abang ipar saya mengatakan rasa suka dia kepada saya. Alamak, ini yang berat ni. Okey, kita sambung. Terperanjat sekejap apabila dia meluahkan perasaannya ketika itu. Kalau saya pun terperanjat tiba-tiba kot. Okey, tidak saya nafikan bahawa saya juga sukakannya, tetapi saya tidak pasti sama ada ianya suka jenis macam mana. Fikiran saya berkecamuk sekarang. Saya suka dengan bekas abang ipar saya, tetapi untuk mengadakan hubungan dengan bekas suami kakak saya adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Apa kata semua orang, terutama kakak saya nanti? Okey, sekian, itu saja yang saya ingin katakan. Okey, terima kasih Bunga Berduri atas sumbangan cerita anda kepada ruangan ini, ruangan Masalah Tusir.
Okey, kalau saya boleh kata orang tu imbas kembali tentang bunga berduri ni, dia ada kakak dan lepas kakak dia kahwin, ada rumah sendiri, dia ajak bunga berduri ini dan adik dia untuk tinggal sama-sama. Dan hubungan dia dengan kakak dan abang ipar dia baik. Tetapi lepas tu kakak dia bercerai dengan bekas abang ipar dia ni. Dan selepas itu mereka masihlah berhubungan melalui WhatsApp dan Facebook. Dan abang ipar dia ni ialah bila kan kalau mungkin bila dia free tu kan, dan dia berdekatan dengan tempat kerja bunga berduri ni, dia akan ambil ataupun ambil bunga berduri ni dari tempat kerja dan dia akan belajar makan lah. Masalah bunga berduri ni adalah bekas abang ipar dia telah meluahkan rasa suka nya kepada bunga berduri ni. Ni bekas abang ipar, katakan dia suka bekas adik ipar dia. Itulah mungkin dilema yang dirasakan oleh bunga berduri ni. Dan yalah, memang apa yang dikatakan oleh bunga berduri ni betul juga. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Saya rasa tak ada orang pun bayangkan perkara yang sebegitu akan terjadi. Dan apa yang dikhawatirkan oleh bunga berduri ni adalah apa kata kakak dia nanti, apa kata yalah keluarga, saudara mara kan. Takkan dia nak terima dan teruskan hubungan yang sedemikian. Jadi itulah apa yang telah diluahkan, dibentangkan oleh bunga berduri melalui coretannya. Dan sebagai biasa, kalau anda ada komentar yang ingin anda coretkan, sila di ruang komentar yang ada di YouTube, Facebook. Dan jangan lupa kami juga kini boleh didengar di Spotify. Jadi itulah cerita yang kedua. Dan kita akan kembali dengan cerita ataupun dengan ruangan ini seterusnya. Okey, macam mana cerita malam ni? Yang dikirimkan oleh brother kita yang menggelar dirinya sebagai Blood Brother. Dan juga cerita yang kedua yang dikirimkan oleh bunga berduri. Pening tak kepala bila fikirkan? Kalau kita pening, saya rasa mereka-mereka berdua tu lagi pening Kata orang, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul.
Jadi bagi anda yang mendengar, apa kata anda, berikan pendapat ataupun pandangan anda. Juga mungkin kalau ada saranan-saranan yang baik yang mungkin dapat membantu meleraikan fikiran kedua-dua mereka, apa salahnya kan kita membantu meringankan beban Blood Brother dan Bunga Berduri. Dan dengan itu sampai di sini saja ruangan episod ke-6. Ruangan masalah Tusi buat kali ini. Jangan lupa besok malam kita jumpa lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum.